Tepat jam 8 malam 24 Februari, saya Asrul Nizam Kadir bersiaran dengan rakan penyampai. Saya Azwaliza Azman, terus bersama kami sejam dalam Buletin Utama. Tun Dr. Mahathir letak jawatan, siapa pengganti masih jadi tanda tanya. Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan 10 pemimpin PKR keluar parti, bawa haluan sendiri. Juga indeks utama saham tempatan jatuh ke paras terendah sejak 10 tahun lalu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Krisis politik tanah air terus meruncing hari ini dengan pelbagai spekulasi mengenai keberadaan kerajaan yang mentadbir negara. Ia selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7. Ia turut disusuli dengan pengumuman beberapa menteri yang turut meletakkan jawatan, antaranya Menteri Kesihatan dan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu pula menarik diri daripada Gabungan Pakatan Harapan termasuk pengumuman Datuk Seri Muhammad Azmin Ali serta 10 lagi ahli parlimen yang membentuk Blok Bebas. Semua ini menjadikan PH yang dianggotai PKR, DAP, Amanah dan Bersatu sebelum ini tidak mempunyai majoriti di Dewan Rakyat. Timbul persoalan akan wujudkan gabungan politik baru bagi membentuk kerajaan di Putrajaya. Kemelut berkenaan yang bermula sejak semalam belum menampakkan akan berakhir. Tun Dr. Mahathir juga dilaporkan telah membatalkan semua program dan temu janji beliau hari ini. Malah kepimpinan tertinggi PH juga tidak mengetahui Tun Dr. Mahathir tidak masuk ke pejabat siang tadi. Namun pertemuan tertutup diadakan kemudiannya di kediaman peribadi Tun Dr. Mahathir di Seri Kembangan, Selangor. Presiden PKR, Presiden Amanah dan Setiausaha Agung DAP dilapor meminta penjelasan apa sebenarnya yang berlaku. Tun Dr. Mahathir kemudiannya menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ria'atuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara jam 4.45 petang. Ia dipercayai bagi memaklumkan perkembangan semasa politik tanah air dan beliau dilihat keluar 40 minit kemudian. Dan lewat petang tadi, Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki dalam satu kenyataan memaklumkan Al-Sultan Abdullah telah berkenan menerima peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir. Namun baginda telah berkenan untuk melantik Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri interim selaras perkara 43 Perlembagaan Persekutuan. Sehingga pelantikan Perdana Menteri yang baru serta jemaah menteri dibentuk, Tun Dr. Mahathir akan menguruskan pentadbiran negara. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail turut menghadap Yang di-Pertuan Agong. Kenderaan yang membawa Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Dr. Wan Azizah dilihat keluar dari Istana Negara melalui pintu 2 jam 3.15 petang. Kedua-dua mereka menghadap Yang di-Pertuan Agong kira-kira 40 minit bagi memaklumkan berhubung perkembangan politik semasa tanah air. Datuk Seri Anwar dan Datin Seri Dr. Wan Azizah terdahulu ke Kompleks Perdana Putra yang menempatkan pejabat Perdana Menteri. Kehadiran mereka bersama-sama Lim Guan Eng dan Muhammad Sabu bagaimanapun gagal untuk bertemu dengan Tun Dr. Mahathir. Mereka kemudiannya ke kediaman Perdana Menteri di Seri Kembangan, Selangor. Datuk Seri Anwar yang kemudiannya ke Ibu Pejabat PKR di Petaling Jaya untuk mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Pimpinan Pusat PKR dan memaklumkan amat berpuas hati dengan penjelasan Perdana Menteri mengenai krisis politik yang sedang berlaku. Kita jangan mudah tunduk kepada gerombolan yang mau mengkhianati amanah rakyat dalam pilihan raya yang lalu. Jadi Datuk Seri Dr. Mahathir tidak akan buat perubahan? Saya tidak boleh sebut lebih panjang pada ini. Memadai kita
Saya jelas ketika itu mesyuarat yang sangat baik dan saya terkesan dengan sikap dan pendirian beliau tentang perubahan dilakukan dan tidak tunduk kepada gerombolan yang mau merampas kuasa tanpa menetapkan agenda perubahan. Berita baik Datuk Seri, boleh kata berita baik? Terdahulu, Tun Dr. Mahathir mengumumkan peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri dan pengerusi Parti Bersatu Malaysia Bersatu. Surat peletakan jawatan Perdana Menteri telah dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong jam 1 tengah hari tadi. Dalam kenyataan dua perenggan yang dikeluarkan pejabat Perdana Menteri ini, beliau tidak menyatakan sebab mengapa meletak jawatan. Dalam kenyataan perasingan, Tun Dr. Mahathir turut mengumumkan peletakan jawatan sebagai pengerusi Bersatu serta-merta. Dan Bersatu dalam pada itu mengumumkan keluar daripada Pakatan Harapan. Keputusan dibuat dalam mesyuarat khas yang diadakan semalam. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu kenyataan turut memaklumkan semua ahli Parlimen Bersatu turut keluar Pakatan Harapan. Mereka juga telah menandatangani akuan bersumpah untuk terus menyokong dan memberi kepercayaan kepada Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Timbalan Presiden PKR Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Naib Presiden PKR Zuraida Kamarudin dipecat serta-merta daripada parti itu. Perkara itu diumumkan Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail selepas mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat MPP parti itu berlangsung tengah hari tadi. Keputusan dibuat setelah MPP mendapati berlaku pengkhianatan terbuka oleh kedua-dua pemimpin terbabit yang dilihat mampu menjejaskan kestabilan Pakatan Harapan. Mesyuarat khas Majlis Pimpinan Pusat PKR berlangsung selama sejam dan dipengerusikan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ianya membawa pula kesan kepada ekonomi dan juga politik. Seperti yang kita boleh tengok hari ini, ringgit dan juga kedudukan bursa saham dan sebagainya. Oleh yang demikian, MPP atas keputusan secara konsensus bulat suara, tak ada suara yang berbeza, telah mengambil ketetapan bahawa saudara Azmin Ali dan Puan Zuraidah Kamarudin dengan ini terpecat atau dipecat. Difahamkan kedua-dua individu berkenaan masih boleh membuat rayuan, namun ia terpulang kepada keputusan Lembaga Rayuan Parti. Selepas dipecat daripada PKR, Datuk Seri Azmin Ali mengumumkan 10 lagi ahli parlimen termasuk bekas Naib Presidennya Zuraida Kamarudin keluar daripada parti itu. Dalam satu kenyataan dimuat naik ke Facebook kira-kira jam 2.30 petang tadi, Datuk Seri Azmin memaklumkan kesemua 11 ahli parlimen termasuk dirinya membentuk blok bebas di parlimen. Antara ahli parlimen yang mengikut jejak Datuk Seri Azmin ialah Ahli Parlimen Indra Mahkota, Datuk Saifuddin Abdullah, Ahli Parlimen Selangau, Barubian, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Kamarudin Jaafar, Ahli Parlimen Nibong Tebal, Datuk Mansur Uthman, Ahli Parlimen Batu Pahat, Datuk Rashid Hasnun, Ahli Parlimen Segamat, Datuk Seri Dr. Santara Kumar, Ahli Parlimen Saratok, Ali Biju, Ahli Parlimen Puncak Borneo, Willy Monggin dan Ahli Parlimen Ranau, Jonathan Yassin. DAP menyokong penuh Tun Dr. Mahathir untuk terus kekal memimpin negara sebagai Perdana Menteri. Setiausaha Agungnya Lim Guan Eng berkata, perkara itu akan dicadangkan dalam mesyuarat tergempar Majlis Presiden Pakatan Harapan malam ini. DAP berhasrat untuk mengesyorkan kepada Majlis Presiden Pakatan Harapan yang akan mengadakan mesyuarat tergempar pada malam ini untuk mencalonkan Tun Dr. Mahathir terus kekal sebagai Perdana Menteri Malaysia supaya Pakatan Harapan dapat terus memenuhi dan juga menyampaikan janji-janji dalam manifesto Pakatan Harapan. DAP secara prinsipnya mengutuk perbuatan khianat beberapa pemimpin PH yang cuba menubuhkan sebuah kerajaan melalui pintu belakang. Tegasnya usaha menubuhkan kerajaan baru itu jelas bertentangan dengan mandat yang diberikan oleh rakyat pada PRU lalu.
Sementara itu, Guan Eng mendakwa Tun Dr. Mahathir tidak menyokong sebarang usaha menubuhkan kerajaan secara pintu belakang. DAP mengutuk perbuatan khianat beberapa pemimpin dan ahli parlimen Pakatan Harapan. Sekarang bukanlah. Yang telah mencuba untuk menubuhkan sebuah kerajaan melalui pintu belakang untuk menggantikan kerajaan sedia ada yang telah pun dipilih secara demokratik oleh rakyat. Manipulasi politik ini telah menjejaskan usaha kerajaan untuk menangani isu ekonomi dan kos sara hidup bukan sahaja rakyat biasa tetapi juga perniagaan. Di Sabah, Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal menyokong kepimpinan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Beliau yang juga Presiden Warisan berkata pimpinan Sabah akan sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat negeri biarpun politik negara berdepan krisis ketika ini. Kita menyokong Tun Mahathir untuk meneruskan selaku Perdana Menteri dan mentadbir negara itu. Dan saya pun dah keluar kenyataan jauh lebih awal sebelum mesyuarat mereka. Dan itu yang suara yang we are very consistent. Ya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan pegawai-pegawai daerah negeri Sabah ke-24. Jelasnya pendirian itu konsisten sejak Sabah membentuk kerajaan selepas PRU lalu. Begitu juga kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Gabungan Parti Sarawak GPS akan menyokong pembentukan kerajaan baru namun menegaskan 4 parti tempatan Sarawak itu tidak akan bergabung dengan kerajaan persekutuan yang bakal dibentuk. Itu pendirian timbalan Ketua Menterinya James Masing ketika ditanya wartawan portal media tempatan. Jelas beliau gabungan itu hanya akan bersahabat dengan kerajaan baru namun tidak akan menjadi sebahagian daripada parti yang terlibat dalam pentadbiran pusat. GPS terdiri daripada 4 gabungan parti tempatan Sarawak iaitu Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, Parti Rakyat Bersatu Sarawak, Parti Rakyat Sarawak dan Parti Demokratik Progresif Sarawak. Turut menyatakan pendirian sama ialah Parti Amanah Negara Amanah yang komited untuk terus berada di belakang kepimpinan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Menerusi satu kenyataan di laman media sosial Facebooknya, Presiden Amanah Muhammad Sabu memaklumkan parti itu memberi sokongan penuh kepada Tun Dr. Mahathir untuk terus memimpin Pakatan Harapan. Indeks FTSE Bursa Malaysia FBM KLCI jatuh ke paras terendah sejak 10 tahun lalu berikutan ketidaktentuan landscape politik negara. Indeks utama saham tempatan itu jatuh 42.78 mata kepada 1488.22 pada sesi petang iaitu paras terendah sejak Disember 2011. Penganalisis pasaran berpendapat FBM KLCI dijangka terus berada pada aliran menurun dan menguji paras psikologi 1480 pula sekiranya ketidakpastian politik berterusan. Aktiviti jualan saham dijangka akan berterusan sehingga satu keputusan dibuat yang di-Pertuan Agong. Sehingga itu kebimbangan pelabur tetap tinggi susulan ketidaktentuan hala tuju kerajaan. Selepas ditutup jam 5 petang tadi, FBM KLCI susut 41.14 mata kepada 1490.06. 1015 kaunter rugi mengatasi kaunter untung 137 dengan 222 tidak berubah dan 625 tidak didagangkan. Kemelut politik negara turut menjejaskan mata wang ringgit yang jatuh kepada 4.22 berbanding dolar Amerika. Sementara itu, sebarang ketidakpastian yang berlaku perlu diselesaikan segera bagi merancakkan semula pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid, ia penting bagi mengetahui hala tuju negara di samping meyakinkan pelabur asing untuk terus melabur di Malaysia. Uncertainty itu ataupun ketidakpastian itu diterjemahkan melalui pasaran kewangan dan pasaran kewangan ini boleh menyebabkan
kurangnya apa yang dikatakan penjanaan pulangan pelaburan. Dan pulangan pelaburan yang kurang tu menjejaskan wealth ataupun kekayaan ekonomi. Okey. Jelas beliau pakej rancangan ekonomi misalnya perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kembali keupayaan ekonomi domestik berikutan banyak sektor terjejas akibat wabak COVID-19. Katanya tanpa hala tuju yang jelas, kelembapan ekonomi yang berlaku ketika ini akan berterusan. Mengulas selanjut, penurunan harga saham secara mendadak perlu diambil serius oleh kerajaan agar berlakunya fasa pemulihan, antaranya mempercepatkan projek infrastruktur melalui pakej rancangan ekonomi yang dijadual diumum Khamis ini. Bertemu kembali. Difahamkan ketika ini di Menara Yayasan Selangor yang menempatkan ibu pejabat Parti Bersatu akan diadakan satu mesyuarat berkaitan hala tuju parti itu selepas Tun Dr. Mahathir mengumumkan peletakan jawatan sebagai pengerusi. Dan untuk mendapatkan perkembangan lanjut di lokasi, kita bersama wartawan Salina Zakaria. Jadi Salina, ya, apa perkembangan setakat ini? Salina? Baiklah, terima kasih Azwaliza dan juga Asrul. Di Seri Pentas saya ketika ini bersama dengan rakan pengamal media yang lain masih lagi sedang menantikan kepimpinan parti-parti Bersatu dan kami berada di lobi Yayasan Menara Selangor ini sebelum dijemput masuk ataupun naik ke bilik sidang media seperti kebiasaannya, dan kami difahamkan bahawa mesyuarat yang akan diadakan pada malam ini akan membincangkan mengenai hala tuju parti selepas sahaja pengerusi parti Tun Dr. Mahathir mengumumkan untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Dan buat ketika ini Parti Bersatu dikatakan akan membincangkan semula apakah yang akan dilakukan ataupun langkah-langkah seterusnya, dan untuk mesyuarat yang akan diadakan ini pastinya akan dipengerusikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Presiden dan juga beberapa kepimpinan lain. Dan buat ketika ini nampaknya daripada jam 8 malam tadi saya boleh katakan hanya seorang saja ahli Parti Bersatu yang dapat kelihatan di sini, iaitu bekas Menteri Usahawan dan bekas Menteri Pembangunan dan Usahawan Datuk Seri Ridwan Manap, dan itu saja. Nampaknya yang lain masih lagi tidak kelihatan. Buat ketika ini kami pihak media masih lagi menantikan siapa lagi agaknya kepimpinan Parti Bersatu yang akan tiba di sini pada bila masa saja lagi, disebabkan mesyuarat dikatakan akan bermula jam 8.30 malam ini. Dan sedikit saya ingin kongsikan mengenai perkembangan semasa berkaitan Parti Bersatu juga di kawasan negeri-negeri lain. Ada yang mengatakan kami di sini mendapat maklumat bahawa bagi parti-parti Bersatu di bahagian ataupun di negeri-negeri lain masih lagi tidak mendapat sebarang arahan berkaitan dengan apakah langkah seterusnya selepas sahaja Tun Dr. Mahathir mengumumkan peletakan jawatan beliau. Dan buat ketika ini hanya menantikan selepas sahaja mesyuarat berakhir dan dijangkakan malam ini juga. Dan ialah itu saja yang dapat saya kongsikan buat ketika ini. Apapun sebarang perkembangan mungkin saya boleh kongsikan sebaik sahaja mesyuarat ini berakhir. Namun buat ketika ini itu saja yang dapat saya kongsikan, kerana kami pihak media, kalau anda boleh perhatikan, berada di sini sejak daripada jam 6.30 petang tadi sehinggalah sekarang menantikan apakah agaknya siapakah kepimpinan-kepimpinan yang akan tiba di sini. Dan itu saja yang dapat saya kongsikan situasi semasa di sini. Kita kembali kepada anda. Baik, terima kasih Salina dengan laporan itu tadi. Kita ke laporan berikutnya. Krisis politik dengan tindakan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu mengumumkan keluar daripada Pakatan Harapan PH dijangka mengubah landscape politik sekurang-kurangnya di 4 negeri. Manakala kerajaan negeri PH di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan dilihat masih kukuh dengan mengekalkan majoriti kerusi DUN yang dikuasai 3 parti, DAP, PKR dan Amanah. Berdasarkan jangkaan itu, 4 negeri bakal beralih arah iaitu Kedah, Perak, Melaka dan Johor. Di Kedah, PAS dan UMNO memiliki 17 kerusi, manakala Bersatu 6 kerusi dan PH 13 kerusi. Komposisi DUN Perak juga berubah apabila PH memiliki 28 kerusi, manakala UMNO, PAS dan Bersatu berkelebihan 2 kerusi, selain 1 adun bebas. DUN Melaka pula menyaksikan PH memiliki 12 kerusi, Bersatu 2 kerusi serta 13 kerusi UMNO.
Situasi di Johor pula bakal menyaksikan situasi Dewan Undangan Negeri tergantung apabila PH memiliki 28 kerusi, diikuti 14 kerusi UMNO, 2 PAS, 1 MIC, manakala Bersatu 11 kerusi. Sementara itu, kerajaan negeri lain masih stabil iaitu di Perlis, Kelantan, Terengganu, Sarawak dan Sabah. Ketua Menteri Melaka Adli Zahari mengakui negeri yang dikuasai Pakatan Harapan berdepan keadaan sukar ketika ini. Justru pihaknya akan bertemu semua adun PH dalam masa terdekat bagi membincangkan situasi berkenaan. Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan memang dia melibatkan kepimpinan kerajaan negeri, bilangan ahli Dewan Undangan Negeri dan sebagainya, tapi kita akan lihatlah perkembangan dari masa ke semasa kerana memanglah masing-masing mempunyai keadaan masing-masing dan kita di peringkat kerajaan negeri macam saya sebutkan, kita akan perkukuhkan Pakatan Harapan walaupun dalam apa jua keadaan. Adli turut menyeru semua pihak termasuk penyokong parti terus bersabar dan menghormati undang-undang. Pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob esok bagi menjelaskan situasi politik terkini. PH membentuk kerajaan negeri di Melaka selepas memenangi 15 kerusi DUN berbanding 13 dimiliki pembangkang. Daripada jumlah itu, 8 kerusi DAP, 3 kerusi PKR, masing-masing 2 kerusi amanah dan Bersatu. Jangan sebar maklumat palsu sehingga meresahkan rakyat dan menjejaskan ketenteraman awam. Itu amaran Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Pichai, susulan penyebaran rakaman video dan audio mengenai pergolakan politik negara sejak semalam. Kalau kita tengok dalam semalam banyak video-video ataupun audio yang disebar luas oleh berbagai pihak lah, yang seolah-olah nak menggambarkan bahawa Malaysia ni akan menghadapi satu isu ketenteraman awam lah. Benda tu kita minta semua pihak jangan terlibat. Beliau ditemui selepas selesai majlis terima tugas Ketua Polis Johor daripada Datuk Muhammad Kamaruddin Maddin yang ditukarkan ke Bukit Aman. Polis Datuk Muhammad Kamaruddin Maddin dan yang dihormati Komisioner Polis Datuk Kementerian Kesihatan memaklumkan 2 lagi kes COVID-19 telah pulih sepenuhnya dan dibenarkan pulang ke rumah hari ini. Setakat ini tiada kes baru dilaporkan. Menurut kenyataan KKM, kedua-dua kes telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur dan Putrajaya. Melibatkan kes ke-14, seorang wanita warga Cina berumur 37 tahun positif COVID-19 pada 5 Februari. Dan kes ke-19 juga seorang wanita warga Cina berumur 38 tahun pada 12 Februari lalu. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 yang telah pulih sepenuhnya dan discharge sehingga hari ini adalah sebanyak 20 orang. 2 lagi masih dirawat di ward dan stabil. Jumlah kumulatif kes positif COVID-19 yang dilaporkan di Malaysia kekal 22 kes. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini melepas dan membebaskan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seremban Jaya P. Gunasekaran daripada tuduhan memberi sokongan kepada Kumpulan Harimau Pembebasan Tamil Ilam LTTE. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali membuat keputusan itu selepas mendapat arahan daripada pendakwa raya untuk tidak meneruskan prosiding. Namun, tiada sebarang alasan diberikan. P. Gunasekaran 60 tahun dituduh bersama beberapa individu lain pada 31 Oktober tahun lalu. Masing-masing didakwa dengan pengetahuan memberi sokongan kepada kumpulan pengganas LTTE dengan cara menggunakan laman sosial Facebook atas nama berlainan. Mereka dituduh melakukan kesalahan itu di Pejabat Pegawai Penyiasat Bahagian Counter Terrorism Cawangan Khas Bukit Aman pada 7 dan 11 Oktober 2019. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 130J-1-A Kanun Keseksaan. Jabatan Peguam Negara Jumaat lalu membuat keputusan memberhentikan prosiding undang-undang terhadap 12 lelaki warga tempatan yang berdepan tuduhan menyokong kumpulan LTTE. Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas menegaskan keputusan itu dibuat selepas mendapati tiada prospek jelas untuk sabitan terhadap semua tertuduh dengan mana-mana 34 pertuduhan yang sedang dihadapi mereka.
Beliau membuat keputusan itu mengikut perkara 145/3 Perlembagaan Persekutuan yang membenarkannya menjalankan kuasa budi bicara selepas menilai kes berkenaan mengikut undang-undang. Kelaporan Urus Niaga Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA berharap kerajaan akan tetap melancarkan pakej rangsangan ekonomi seperti dijadualkan pada 27 Februari depan. Menurut Presidennya, Datuk Tan Kok Liang, Kemeluk Politik Negara tidak sepatutnya merencatkan usaha menyelesaikan pelbagai cabaran yang membelenggu pertumbuhan ekonomi negara ketika ini. Pakej ini penting untuk dilaksanakan segera bagi memastikan industri pelancongan terus bertahan. Pelaksanaan pakej ini juga memberi harapan dan peluang kepada pemain-pemain industri untuk mencari jalan terbaik dalam merancangkan dan menggalakkan aktiviti pelancongan. Kami berharap sebarang ketidaktentuan yang berlaku dalam kerajaan ketika ini tidak merencatkan usaha untuk memaju semula ekonomi negara. Pakej rangsangan ekonomi dirangka kerajaan bagi membantu industri yang terjejas akibat penularan COVID-19 terutama pelancongan. Pemain industri berkenaan dilapor mengalami kerugian mencecah puluhan juta ringgit susulan pembatalan hampir 100,000 tempahan hotel sejak akhir tahun lalu. Kadar penggunaan perisian cetak rompak di Malaysia adalah 51% pada 2017, menurun 2% berbanding 53% pada 2015. Bagaimanapun, BSA, The Software Alliance APAC berpendapat peratusan itu masih membimbangkan dan syarikat tempatan berdepan risiko serangan cyber kerana menggunakan perisian cetak rompak. We are saying it's a responsibility of the companies themselves. We can tell you the consequences of not using licensed software. So our message is directed at CEOs, CIOs, COOs, that we are going to tell you based on what's been happening. It is not a threat that is a remote threat. That based on what's been happening around the world, this is a clear and impending threat. And that if your company does not take steps to get legal, you suffer these potential risks. Got your front door open. Terdahulu berlangsung majlis pelancaran kempen menghalalkan dan melindungi. Satu kempen 90 hari yang dianjurkan BSA, satu persatuan perdagangan penerbit perisian global. BSA bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bagi menggalakkan lebih 10,000 syarikat melesenkan penggunaan perisian secara sukarela. Pada tahun 2016 hingga 2019, KPDN-HCP melakukan 15 serbuan penguatkuasaan dan merampas komputer dan salinan perisian yang disyaki cetak rompak bernilai RM912,000. Syarikat pengeluar produk perabot dari Emirat Arab Bersatu UAE, First Furniture Industry mahu mengembangkan operasinya di Malaysia sebagai hub pasaran Asia. Menurut pengurus besarnya Imran Modi, kapasiti pengeluaran produk tilam dan set meja makan kilangnya di Shah Alam Selangor akan ditingkatkan mencecah 1,200 unit tahun ini. Ia menerusi pelaburan lebih RM1 juta untuk peralatan dan teknologi baru serta menambah jumlah pekerja. To increase our production capacity, to expand in the market more, we want to cover the others Asia market, especially from the Malaysia production. That is our strategy, to expand in the sites like from Malaysia. We want to cover up India market and UAE Gulf GCC market. Syarikat berkenaan melabur lebih RM4 juta di Malaysia sejak 2017 dan akan mencecah RM7 juta tahun ini dan menggaji hampir 50 pekerja tempatan. Pengeluaran anak syarikat Golden Gate sendirian berhad turut dieksport ke UAE dan negara lain seperti India. Hampir RM2 juta akan dibelanjakan untuk membuka sebuah kedai jualan perabot di Shah Alam dan dijangka beroperasi 6 bulan akan datang. Selain Malaysia dan UAE, First Furniture juga beroperasi di Oman, Arab Saudi dan India.
Usahawan Bumiputera digesa untuk menceburi bidang peruncitan dan pemborongan ekoran permintaan tinggi produk halal di negara ini serta rantau Asia Tenggara. Bagi menjayakan hasrat itu, rangkaian Pasar Raya Lesung Mat yang merupakan peneraju produk Muslim tunggal mensasarkan 700 pasar mini didaftarkan di bawah jenamanya menjelang akhir tahun ini. Menurut Pengarah Urusan Lesung Mat Sedia Merhad Datuk Muhammad Zaini Mat Taha, jenama Lesung Mat bakal melahirkan lebih ramai usahawan Bumiputera dalam bidang pemborongan dan peruncitan. Lesung Mat turut menjadi one-stop center yang memberi tumpuan kepada golongan kurang berkemampuan untuk berbelanja. Kita mendapat bimbingan, bantuan, sokongan daripada PNS. Dan PNS banyak bantu kita. Selain daripada itu juga, Amanah Ikhtiar juga banyak bantu kita. Tekun Nasional, MARA, kita ada PUNB. Dia banyak agensi-agensi kerajaan yang bantu kita untuk melahirkan pengeluar-pengeluar produk ni. Jadi untuk yang nak bina Lesung Mat ni, kita mungkin boleh melalui Kementerian Pembangunan Usahawan juga menyediakan ruang untuk kita dapatkan pembiayaan. Terdahulu, cawangan ke-50 Pasar Mini Lesung Mat dilancarkan di Putra Heights, Subang Jaya, Selangor. Ia disempurnakan Pengerusi Amanah Ikhtiar Malaysia, Datuk Junaidah Kiting, yang juga melihat inisiatif Lesung Mat mampu melahirkan lebih ramai usahawan Bumiputera dalam bidang berkenaan. Semua ada. Tak perlu kita cari tempat lain. Kita cari di dalam Lesung Mat. Dah tentu halal dan bersih. Saya seronok sangat. Lesung Mat ditubuhkan 5 Julai tahun lalu dan menyediakan barangan keperluan berstatus halal, bersih dan suci kepada pengguna. Kerajaan Thailand memberi amaran akan menyaman parti pembangkang kerana menuduh Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha melindungi ahli perniagaan dalam buruan Low Teck Jo. Parti anti-tentera Future Forward Party yang kini diharamkan mendakwa Jolo yang dikaitkan dengan skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB pernah dilindungi oleh Prayut. Semalam, jurucakap parti itu, Panika Vanich, dalam satu sidang umum menuduh Prayut membenarkan Jolo dan sekutunya melarikan diri melalui Thailand. Panika mendakwa rekod Immigration Thailand menunjukkan Jolo pernah melalui negara itu 5 kali antara 2016 hingga 2018. Bagaimanapun, jurucakap kerajaan Thailand Narumon Pinyo Sinwat membidas kenyataan Panika sambil menegaskan semua tuduhan itu tidak benar. Interpol sudah mengeluarkan notis merah terhadap Jolo atas permintaan Singapura sejak 2016. Ini bermakna semua perjalanannya perlu dilaporkan dan melakukan proses ekstradisi individu yang diburu itu. Jolo dikendaki di beberapa negara kerana didakwa mendalangi penyelewengan berbilion dolar dana 1MDB. In Jinwell, we have found a partner that not just in the next few markets. Jumlah kematian akibat wabak COVID-19 di China meningkat kepada 2,592 hari ini. Ia selepas Suruhanjaya Kesihatan Nasional melaporkan 150 lagi kematian termasuk satu di luar wilayah Hubei. Kenaikan berlaku mendadak berbanding 97 kematian dilaporkan semalam. 409 kes baru di China termasuk 11 di luar Hubei. Agensi berita Xinhua melaporkan hanya satu kematian dilaporkan di Hubei hari ini membabitkan seorang doktor berusia 55 tahun. Wabak itu sudah merebak ke lebih 25 negara dan menimbulkan kebimbangan di Eropah, Asia Barat dan Asia. Enam pejuang Islam terkorban susulan serangan udara dilancarkan rejim Israel di Damsyik, Syria. Serangan dilancarkan pada tengah malam itu menyasarkan lokasi disyaki markas kumpulan pejuang berkenaan. Markas terbabit diketahui selepas kumpulan pejuang itu bertempur dengan tentera Israel di Gaza, Palestin. Serangan udara di Adliyah, Damsyik itu menyasarkan lokasi yang disifatkan Israel sebagai hub kegiatan jihad Islam Palestin di Syria, termasuk bagi penyelidikan dan pembangunan senjata. Menurut Ketua Badan Pemantau itu, Rami Abdul Rahman, seorang mangsa adalah warga Syria manakala identiti pejuang lain belum dapat dipastikan. Agensi berita Sana'a melaporkan pesawat Israel memasuki ruang udara Syria dan melepaskan timbakan peluru berpandu.
Anggaran kemusnahan sedang diteliti. Dalam hari itu di selatan Palestin, beberapa letupan serangan roket turut melanda bandar Rafah di selatan Gaza. Pesawat tentera rejim menyasarkan bedilan ke atas lokasi yang turut disyaki kubu pejuang Islam Palestin. Media tempatan melaporkan lebih 20 serangan roket disasarkan ke lokasi berkenaan. Tentera Syria mendakwa pihaknya menembak jatuh beberapa peluru berpandu yang menyasarkan selatan Damsyik. Peluru berpandu berkenaan dilancarkan oleh Israel menyasarkan kawasan berhampiran lapangan terbang antarabangsa Damsyik. Tiada peluru berpandu yang mengenai sasaran, sebaliknya ditembak jatuh sistem anti-misil negara itu. Seorang pelari India melebur rekod dunia 100 meter Usain Bolt dalam pertandingan Kambala. Lebih menarik, Srinivas Gowda melebur rekod manusia terpantas dunia itu dengan bantuan 2 kerbaunya. Gowda berlari sepanjang 142.5 meter dengan catatan 13.62 saat. Lebih 11,000 orang menyertai perarakan sempena Festival Kebudayaan Rijeka. Festival ini menarik penyertaan lebih 90 kumpulan termasuk 25 kumpulan daripada 14 negara. Festival sama turut diadakan di Galway Island. Perlawanan persahabatan Harimau Malaya menentang Bahrain 21 Mac ini dibatalkan. Juga, pusingan kedua Piala FA tumpuan awal juara bertahan Kedah diundi berdepan Pahang. Jangan ke mana-mana, saya mensukan bersama saya sebentar lagi. Kedah akan berdepan pasukan Pahang. Salam sejahtera. Perlawanan persahabatan antarabangsa Harimau Malaya menentang Bahrain 21 Mac depan di gelanggang lawan terpaksa dibatalkan berikutan wabak COVID-19. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Bahrain BFA, Ibrahim Sa'an Al-Buainain berkata pihaknya memohon maaf kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM berikutan pembatalan itu. Keputusan itu dibuat selepas BFA mendapat arahan daripada Kementerian Luar dan Kementerian Kesihatan negara berkenaan. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, Setiausaha Agung FAM Stuart Amalingham, Kerajaan Bahrain pada 21 Februari lalu telah mengetatkan perjalanan keluar dan masuk ke negara berkenaan sama ada dari negara yang berdekatan atau berhampiran dengan wabak COVID-19, termasuk Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan dan Iran. Perlawanan persahabatan antarabangsa di antara Bahrain menentang Harimau Malaya sepatutnya berlangsung di Stadium Khalifa Sport City, Isa Town pada 21 Mac depan, namun pembatalan itu diterima secara terbuka oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan badan induk itu sedia merangka pelan alternatif sebelum menghadapi dua perlawanan kelaikan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 menentang UAE dan Vietnam pada 26 dan 31 Mac nanti. Setakat ini tiada pasukan lain diumum sebagai pengganti rasmi, namun FAM akan memaklumkan segala perkembangan terkini melibatkan persiapan pasukan Harimau Malaya. Saingan Piala FA memasuki fasa pusingan kedua menerusi undian melibatkan 12 kelab bertaraf amatur yang layak untuk menyertai 20 lagi pasukan utama tanah air. Dan berdasarkan undian, 18 perlawanan yang dijadual berlangsung pada 17 dan 18 Mac ini, laluan nampaknya cukup sukar buat pasukan Kedil untuk mara lebih jauh. Ini kerana kebanyakannya akan berdepan pasukan heavyweight dari Liga Super seperti KL Rovers yang melawan Johor Darul Ta'zim JDT serta KT Rovers menentang Perak. Manakala Kedah pula menempa laluan sukar untuk mempertahankan piala yang dimenangi tahun lalu apabila diundi bertemu Pahang. 12 pasukan dari peringkat kelayakan dan pertama menyertai 20 lagi dari Liga Super dan Perdana menjadikan kesemua 32 dalam majlis undian pusingan kedua. Menariknya ada pasukan yang mendapat peluang seimbang dengan berdepan lawan yang mempunyai kekuatan setara tetapi tidak kurang juga menempuh laluan sukar apabila bertemu nama-nama besar. Daripada 12 skuad amatur, 8 daripadanya menentang pasukan besar dari Liga Super dan Perdana. Tetapi paling perit tentunya KL Rovers yang diundi menentang Johor Darul Ta'zim JDT selain KT Rovers melawan Perak. Lepas tu sebagai tim KL Rovers pula, kami tidak punya tekanan lah. Cuma kami akan buat yang terbaik dan memberikan saingan sengit.
Paling dinanti pertembungan dua pasukan Liga Super di awal saingan, menyaksikan juara bertahan Kedah melayan kunjungan Pahang di tempat sendiri apabila perlawanan kalah mati dilangsungkan pada 17 dan 18 Mac nanti. Tahun lepas sebelum kita menjadi Johan, kita bertemu satu pasukan daripada Liga Premier dan 4 pasukan daripada Liga Super dalam perjalanan menjadi Johan tu. Ada yang main di tempat sendiri, ada di tempat lawan. Dalam perkembangan sama, Liga Bola Sepak Malaysia MFL dan Shopee memperbaharui tajaan kejohanan Piala FA buat kali ketiga sejak 2018. Ia merangkumi akses jualan tiket, cenderahati pasukan serta kelebihan baru, kemudahan eksklusif, laluan tetamu khas buat penyokong bola sepak tempatan. Bagi kejohanan Piala FA. Dalam pada itu, di sebalik masalah kecederaan pemain, Pahang tetap lega dengan kehadiran 3 pemain import baru yang bakal memperkuatkan barisan skuad Tok Gajah bagi menghadapi saingan Liga Super musim ini. Sandaran kini diletakkan kepada 2 penyerang, Ivan Carlos dari Brazil dan Adam Reed dari Filipina serta pemain pertahanan kelahiran Lubnan, Khalil Khamis. Kehadiran 3 pemain import baru itu menyaksikan hanya 2 pemain import musim lalu iaitu Dixon Wakame dari Nigeria dan Herod Goulon dari Perancis dikekalkan. Walaupun diberisi pemain import berkebolehan, jurulatih Pahang Dollah Saleh nyata gusar dengan persiapan pasukan kerana ramai pemain skuad Tok Gajah dibelenggu kecederaan ketika ini. Ada rumit sedikit sebab dengan pemain kecederaan pemain dan pemain import kita dapat pun lewat dah kira penghujung musim dah nak bermula, kita baru dapat pemain import lah. Dollah Salis yang tadi hadir pada majlis pelancaran jersey dan pengenalan pemain Pahang untuk Liga Super musim ini serta aplikasi mudah alih Pahang FA untuk kemudahan tempahan dan membeli tiket secara dalam talian. Ia disempurnakan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang PBNP, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak berangkap Setiausaha Kerajaan Pahang. Pahang memulakan saingan Liga Super bertemu Selangor 29 Februari di Stadium Darul Makmur Kuantan. Walaupun kantung keuangan pasukan UiTM FC tidak sehebat pasukan lain, namun ia tidak menghalang skuad dengan jolokan nama The Lion Troops itu untuk bercita-cita tinggi apabila menyasarkan untuk menamatkan saingan Liga Super musim ini dalam kelompok 10 terbaik. Sebagai pendatang baru dalam saingan Liga Super musim ini, UiTM FC pastinya bakal berdepan cabaran sengit, apatah lagi dengan status selaku pasukan universiti pertama menyertai Liga Utama tempatan yang dibarisi majoriti pemainnya adalah pelajar-pelajar universiti itu. Bagi Presiden UiTM FC, Profesor Dr. Azizan Abdullah, dia optimis dengan keupayaan barisan pemain yang dikendalikan bekas Ketua Jurulatih bawah 23 tahun negara, Frank Bernard. Kalau banding dengan musim yang lepas, musim ini dengan Frank Bernard memang dia punya level permainan tu lebih tinggi berbanding dengan musim yang lepas. Jadi saya jangkakan insya-Allah pada 2019 bulan 2 ini kita dapat memberi tantangan yang hebat kepada pasukan Melaka United. Selain sasaran 10 terbaik, pihak universiti juga yakin pasukan UiTM FC mampu mempertahankan kedudukan untuk terus bersaing di Liga Super musim hadapan. Ya, sebab kita pun dana kita kecil, jadi kita mungkin tak boleh nak menyaingi kumpulan-kumpulan lain yang dananya lebih besar. Jadi kita pun yang terlibat ni pelajar. Jadi saya rasa kalau dia dapat bersaing dan dia dapat kekal dalam Liga Super ni untuk musim akan datang, saya rasa itu satu pencapaian besar. Untuk rekod, UiTM FC menamatkan saingan Liga Premier 2019 di tangga kelima selepas mengumpul 29 mata. Dalam pada itu, semalam turut berlangsung majlis penutupan kejohanan cabaran golf UiTM 2020 di Klub Golf Kota Sirimas Nilai Negeri 9. Kejohanan julung kali diadakan itu berjaya mendapat sambutan cukup menggalakkan menerusi penyertaan 120 pemain yang terdiri daripada sektor korporat dan alumni UiTM seluruh Malaysia. Selain bertujuan merapatkan silaturahim, kejohanan itu juga berjaya mengutip dana lebih RM20,000 yang akan disalurkan untuk program pembangunan sukan UiTM kepada lebih 120 pemain bola sepak bermula dari Piala Presiden bawah 19 dan bawah 23 tahun.
Selepas muncul juara Liga Hoki Wanita 2020 dan naib juara Piala Vivian May Sauce, kelab Hokademi berhasrat mahu melahirkan lebih ramai pemain muda berkaliber. Justru selepas tamat Liga musim ini, akan ada lebih banyak program latihan untuk pemain sebagai persediaan menghadapi musim akan datang. Kelab yang ditubuhkan pada tahun 2019 ini tampil dengan prestasi terbaik apabila menamatkan Liga Hoki Wanita 2020 sebagai juara. Begitupun bagi mengekalkan momentum pemain, pihak pengurusan akan merangka pelan khusus yang akan membantu menaikkan lagi prestasi mereka, termasuk perancangan untuk menganjurkan liga sendiri dan menghantar 2 pemain lelaki bermain dalam liga di Australia. Apa yang perancangan oleh management untuk kita buat program, kita akan ada camp hoki, kita punya program every week kita continue, dan besok we will do umpiring, we do coaches training, so we want to make sure that everybody can have this training dengan harga yang berpatutan dan yang dengan coaches yang terbaik. Itulah perancangan kami. Dan ramai juga yang dapat terpilih untuk Junior Asia Cup ni, so saya harap diorang buat yang terbaik untuk pemilihan Junior Asia Cup ni dan gunakan pengalaman yang beraksi di Liga Senior ni untuk diorang apply dalam junior team nantilah. Sebagai ganjaran kejayaan skuad hoki wanita, Hokademi menjulang trofi Liga dan naib juara Piala Vivian May Sauce baru lalu, pihak pengurusan Hokademi akan membawa mereka bercuti di Bali, Indonesia. Laporan itu tadi mengakhiri saya masukkan malam ini. Saya Fazil Muhammad Rais. Teruskan bersama Buletin Utama. Salam hormat. Kembali dalam Buletin Utama. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah mahu lebih banyak peluang diberikan kepada generasi M, iaitu golongan muda Islam yang berusia di bawah umur 30 tahun. Titah baginda peranan generasi M amat signifikan sebagai penentu masa depan ummah dan dunia. Titah Sultan Perak golongan muda perlu terus cekal bersuara dan memenuhi peranan sebagai peluah pendapat yang berpengaruh. Generasi dewasa wajar memahami pemikiran dan jiwa golongan berkenaan. Generasi dewasa wajib memahami pemikiran dan jiwa kumpulan ini. Generasi dewasa hendaklah mengolah pendekatan yang berupaya menjadikan mereka aset yang penting. Generasi dewasa hendaklah bersedia memberikan mereka ruang yang lebih besar, membolehkan generasi muda Islam mengambil tanggungjawab dan memenuhi peranan kepimpinan. Baginda turut menyatakan generasi M memerlukan kefahaman dan kerasionalan terhadap sesuatu perkara dengan berdialog, bersoal jawab dan berdebat. Golongan itu bukan lagi bersifat pasif dengan mendengar dan menerima sebarang apa yang diungkapkan. Sebaliknya, generasi muda mempunyai sumber akses dalam meneliti kesahihan sesuatu perkara. Justru, hujahan tafsiran agama tanpa berlandaskan fakta saintifik boleh mengundang rasa kecewa. Baginda bertitah demikian dalam ucapannya di Muzakarah Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Meru Ipoh pagi tadi. Mengenai muzakarah itu, Sultan Nazrin bertitah agar ia dapat melakukan analisis secara jujur, memeriksa keberkesanan, produktiviti dan impak yang dihasilkan melalui kaedah pengajaran Al-Quran. Di sebalik kesibukan, pihak media melaporkan mengenai krisis politik yang melanda negara yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyumbang makanan berupa ayam goreng dan minuman kepada petugas media yang berkampung di pintu 1 dan 2 Istana Negara. Ia disampaikan Setiausaha Sulit Kanan Baginda Datuk Nazim Muhammad Alim. Kemurahan hati baginda itu mendapat pujian warganet. Tak ada lagi Safa. Tapi dia kata 100 lebih lah. Kau tak ada lagi FC kau. Wawa, pastinya seluruh rakyat Malaysia ternanti-nanti khabar terkini senario politik tanah air kita. Benar tu Asrul. Teruskan bersama TV3 ya untuk perkembangannya dari semasa ke semasa. Semoga segalanya berjalan lancar. Dengan itu sekian Buletin Utama malam ini. Salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.
Ni.